Okay, Alhamdulillah kita sambung pelajaran kita pada unit 5. Setelah kita kenal semua bentuk perkataan sama ada isim, fi'il, haraf dan juga fi'il, isim, haraf, kita pergi kepada bab kedua. Kita belajar tentang nahu dan frasa. Nah, apa itu nahu? Okey. Nahu ini yang biasanya tak disampaikan dalam kelas-kelas kita baca tajuk, tak baca ni lah. Okey. Sebelum kita teruskan, ada istilah-istilah yang saya nak biasa kita akan sebiasa sebut. Kita ada pertama, kita ada marfu atau rafa. Dia sama, marfu ni dalam bentuk isim fa'il, isim maf'ul. Rafa ni dalam bentuk masdar. Marfu masuk tempat rafa. Rafa ni dapat dikatakan rafa'ah tinggi. Marfu tempat tinggi yang ditinggikan, marfu. Lepas tu kita ada nasab. Nasab maksudnya lemah. Bukan lemah, penat. Nasab pun penat atau nasab juga bahagian, nasib. Penat. Mansub dipenatkan. Dipenatkan. Mansub, nasab. Nasab maksudnya kalau nasab dalam surah Al-Kahfi, nasabun maksudnya lelah, penatlah. Penat. Tired. Okey, terus kita ada jar atau majrur. Majrur sama juga. Jar dekat, jiran. Jar sama dengan jiran, dekat-dekat. Maju yang dekat, yang didekatkan, majrur. Kalau kita ada jazam, jazam ni penegasan. Majzum yang ditegaskan, majzum. Selalu dia macam jazam, dia pastikan jazam tu. Okey, itu istilah-istilah yang kita akan dengar selalu. Nanti saya akan explain apa istilah itu. Okey. Jadi apa itu nahu? Iaitu untuk mengetahui peranan isim dalam ayat sama ada ia menjadi subjek, predikat atau objek. Maksudnya subjek ni sama dengan pelaku yang melakukan perbuatan atau cerita tu tentang isim tersebut. Cerita dia subjek, dia menjadi tajuk utama. Predikat adalah cerita dia, macam kita buat dalam bahasa, subjek dan predikat itu jadi objek. Objek ialah masuk jadi mangsa pada perbuatan. Sudah menutup, jadi tinggalkannya tu dilakukan. Okey, satunya. Kedua, untuk mengetahui sama ada fi'il mudhari' menjadi objek kepada haraf sebelumnya. Kenapa hanya fi'il mudhari'? Kerana hanya fi'il mudhari' yang berubah-berubah dari bentuk perkataannya kerana keadaan peranan dalam ayat kerana nahu. Hanya fi'il mudhari' yang berubah huruf terakhirnya kerana nahu. Selain pada isim, fi'il hanya fi'il mudhari' yang berubah. Fi'il madhi, fi'il amar itu dipanggil mabni, dia tak berubah. Okey, dia fi'il mudhari'. Itu nak tahu. Sama dia haraf sebelumnya ada hubungan tak dengan fi'il mudhari' yang datang selepasnya. Itulah kita akan belajar tentang nahu supaya kita dapat memahami ayat itu dengan lebih tepat. Okey? Ada soalan? Okey, clear. Okey, kita teruskan. Okey, ini contoh yang nak tunjukkan gini ialah kalau kita perhatikan di atas ialah ayat dalam Al-Quran. Kita tengok kalau isim dia lah, khususnya isim. Yusufu ada Yusufu, dia ada abi berbaris bawah, abati berbaris bawah, ini ra'aitu ni fi'il madhi. Maksudnya saya tengok huruf terakhir, baris huruf terakhir, baris huruf terakhir perkataan. Di ra'aitu dengan dhamma. Ahada perkataan fathah ujung dia. Asyara fathah ujung dia. Kaukaban fathataini. Baris atas lah. Wasyamsa baris atas. Wal qamara baris atas. Ra'aituhum. Ra'aitu baris depan, di baris bawah, sajidin dengan ya nun di belakang. Jadi itu maksudnya harakat atau baris
kepada huruf terakhir perkataan sebenarnya menunjukkan peranan perkataan tersebut dalam ayat. Seperti macam bahasa Inggeris. Kalau tengok gini, I gave him his book, he thanked me. Dalam ayat ni, him, his dengan he adalah merujuk pada seorang lelaki. Kan? Jadi sama ada ia menjadi objek macam I gave him. I gave him jadi objek. Kan? I gave him, saya beri dia. Jadi dia jadi objek. Jadi itu dia jadi him. Dia jadi his book, dia jadi possessive. Kan? Dia memiliki buku tu. The he thanked me, dia yang melakukan perbuatan. Dia jadi subjek. Okey, ini yang menyatakan keadaan. Tapi dalam bahasa Inggeris hanya berlaku kepada pronoun je, him dengan he dengan her kan. I gave her her book, she thanked me. Kalau dalam bahasa Inggeris itu yang berlaku dalam tu. Tapi dalam bahasa Inggeris hanya berlaku pada pronoun. Tapi dalam bahasa Arab, selagi ia isim yang mu'rab, bergantung pada kedudukan dia sama ada sebagai objek atau sebagai pemilikan atau sebagai subjek, dia akan berubah baris dia. Kalau dia jadi subjek ni dipanggil marfu. Kalau dia subjek, maksud dia yang melakukan perbuatan atau dia jadi tajuk utama ayat tersebut, dia marfu. Kalau dia jadi hizbuk pemilikan, dia majrur. Majrur tu jar. Kalau dia jadi objek, dia panggil dia mansub atau nasab. Jadi objek. Nasab tu bagi siapa? Jar bagi siapa? Marfu tu bagi siapa? Kita akan lihat lepas ni. Ada soalan? Yang ni. Itu nak terangkan apa maksud nahu dalam bahasa Arab. Dia beza sikit dalam bahasa Inggeris. Okey? Right? Kita teruskan. Okay. Kita pergi pada jenis-jenis frasa. Sekarang ni, jenis-jenis frasa. Kita masuk pada frasa. Ini kita akan mula tahu kenal nahu dia. Jadi, frasa ni adalah masuk frasa apa? Dua perkataan. Dalam bahasa hanya dua perkataan dah. Kalau bahasa Inggeris mungkin tiga. Maksud dia bukan ayat, dia bukan perkataan, tapi gabungan perkataan. Jadi dia dalam kita akan belajar dua jenis frasa, iaitu dua perkataan digabung atau digandingkan jadi satu makna. Yang pertama kita panggil mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf ni kalau tengok mudhaf pun dalam bentuk isim maf'ul kan, mudhaf yang disandarkan. Yang disandarkan mudhaf yang maksudnya disandarkan. Kan isim fa'il kan? Disandarkan. Dot mengambil fathah. Lepas tu mudhaf ilaih. Maknanya apa? Yang disandarkan kepadanya. Jadi ada dua perkataan, satu jadi yang disandarkan, satu yang disandarkan kepadanya. Itu maksudnya. Sandaran isim yang disandarkan kepada isim yang lain untuk membentuk satu perkataan baharu. Isim kedua jadi objek kepada isim pertama. Ini kita boleh guna istilah ni objek lah. Kalau tak nak guna pun tak apa. Sampai sini saja. Perkataan baharu. Okey? Jadi maksudnya apa? Maksud frasa mudhaf, mudhaf ilaih. Dua isim yang beriringan yang boleh memberi makna pemilikan atau hubungan seiring. Contoh kita ada qalamu Zaidin, contoh dia. Iaitu pena Zaid. Jadi kita ada dua perkataan. Qalamu dia tak boleh ada alif lam. Dia tak ada alif lam. Dan Zaidin dalam keadaan dalam keadaan dia jar, dia dalam jar, iaitu jar ialah bila ia diberi baris bawah untuk singular. Okey, itu qalamu dan pen Zaid. Okey, saya jelaskan lagi pada slide berikut. Contoh, kalau kita ada dua perkataan, qalamun pena, Zaidun Zaid. Kalau dia secara berasing kita akan tulis qalamun Zaidun. Sebab dua-dua tak ada alif lam kan? Tak ada alif lam, dia ada tanwin kan? Kalau dia ada alif lam, tanwin dia hilanglah kan? Okey. Jadi qalamun Zaid itu dua entiti lah, pen dengan Zaid. Tapi nak jadi satu kan, nak jadi satu makna pen si Zaid, pen yang Zaid miliki, kita tulis qalamu Zaidin. Maksudnya kita
qalamu ni tak ada alif lam tapi tanwin dia hilang. Dia tak ada tanwin. Okey. Lepas tu dia jadi Zaidun dia mesti dalam keadaan majrur atau jar. Jar bermaksud kalau dia singular dia kena diberi baris kasrah atau kasratain. Dalam hal ni dia tak ada alif lam, dia ada kasratain. Dia mesti kasratain, mesti jar. Jadi qalamu Zaidin. Jadi isim pertama tiada boleh tanwin atau alif lam. Yang ni tak ada tanwin dan tak ada alif lam. Dan isim kedua berbaris kasrah. Itu dalam keadaan jar atau majrur. Okey. Qalamu Zaidin. Jadi agak siapa boleh beritahu saya kenapa kena tulis dalam bentuk mudhaf ilaih ni isim pertama ni tanwin dia hilang? Siapa boleh terangkan? Agak-agak kenapa? Dia ada sebab dia. Boleh? Macam mana Ustaz? Tak. Kenapa qalamu ni ditulis tanpa tanwin? Oh, sebab kalau ada tanwin dia macam apa? Pen maknanya pen lah kot. Masa pen biasalah. Tak ada pen siapa kan? Sebab dia ini ingat tak bila kita tambah alif lam dia tambah alif lam depan ni kan? Tambah alif lam depan ni jadi hilang kan? Tanwin hilang kan? Ya. Tinggal dhamma je lah. Kan? Masuk kalau dia tak ada alif lam apa dia panggil? Dia panggil nakirah. Dia tak dikenali kan? Nakirah kan? Dia bila dia ada alif lam dipanggil ma'rifah, dikenali kan? Ma'rifah kan? Maksudnya al-qalamu pen itu dikenali kan? Jadi kalau qalamu Zaidin dikenali ke tidak? Kenal. Kenal kan? Kalau pen Zaid kita kenal pen siapa kan? Pen Zaid. Kalau setakat qalamun kita tak kenal kalau pen mana kan? Satu pen. A pen dengan the pen and Zaid's pen. The pen dengan Zaid's pen sama. Makrifah. Definite kan? Sebab itulah qalamu tu tak boleh tulis dengan tanwin sebab dia jadi makrifah. Faham? Faham. Ya? Okey, itu sebab. Right? Ada soalan tak nak kita sambung? Okey, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh pertama di atas ala khazainil ardi, atas perbendaharaan bumi. Jadi kita ada dua perkataan, yang sini ala ni di luar lah, ala jelah haraf. Jadi kalau kita asingkan perkataan dia jadi khazainun al-ardu. Khazainun al-ardu. Tapi bila ada dia jadi mudhaf, dia akan hilang tanwin. Khazainu lah. Tetapi kalau ada ala di depan, dia jadi khazaini lah. Asalnya khazainin. Tapi bila jadi mudhaf, tanwin dia hilang. Walaupun tak ada alif lam, tanwin dia hilang. Dan al-ardu ditulis al-ardi dengan keadaan majrur. Jadi khazainil ardi. Ini dekat mudhaf ilaih. Perbendaharaan bumi. Satu makna. Okey. Dan kedua kita ada rabbuka. Rabbuka. Rabbuka ni ada dua perkataan, rabbu dengan ka. Okey, dan rabbu tak ada tanwin. Dan ka ni dalam keadaan majrur. Tapi ka ni sebab dia mabni kan? Dia mabni, dia tak boleh berubah, dia jadi rabbu. Dan apabila kita jumpa dhamir, ka ke, ki ke, hu ke, hiya ke, ha lah maksud ha, bila terlekat dengan isim sebelumnya, automatik dia adalah mudhaf ilaih. Terus kita cakap rabbuka, Tuhan kau.
Ya, lagi sekali, bila kita jumpa dhamir terlekat dengan isim sebelumnya, ini rabbu isim kan, maka ia adalah mudhaf ilaih. Dan di sebelah ni kita abuhum. Abuhum pertama abuhum. Bapa mereka. Abuhum. Okey. Terus di sini yas'aluna ayyana yub'atsu. Yaumuddin maksud. Ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, yas'aluna, mereka bertanya, ayyana, bilakah yaumuddin, hari agama. Ini bukan pemilikan. Ini kalau ni kan ada macam ni. Masuk yaumuddin, dia dengan yaumuddin, yamu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dan ati ini berbaris bawah, nun berbaris bawah. Dia ada alif lam, dia tak ada tanwin lah kan. Ati ini. Dia, yang kedua boleh ada alif lam. Perkataan yang pertama tak boleh ada alif lam. Yaumuddin, hari agama atau hari pembalasan. Di bawah kita ada wa fi amwalihim. Hatta hakun lisailil wal mahrum. Ni amwalihim. Amwali dengan sini. Amwali berbaris bawah sebab dah ada haraf fi sebelum dia. Jadi amwali. Asalnya amwalin. Tapi kerana dia mudhaf kepada him, lam tu akan hilang tanwin. Dia amwalihim. Jadi mudhaf ilaih, bila hum terlekat dengan isim sebelumnya, the automatic mudhaf ilaih. Amwalihim. Ada soalan? Okey. Right. Kita terus buat latihan. Okey. Terus buat latihan. Cari mudhaf ilaih dalam ayat-ayat ni. Okey. Caranya mudah. Cari isim. Hanya isim yang berbaris bawah kita tahu. Cari isim berbaris bawah. Tengok sebelumnya perkataan apa. Isim ke haraf. Kalau sebelumnya bukan haraf, adalah isim. Dan dia tak ada alif lam dan dia tak ada tanwin. Maka dua perkataan itulah mudhaf ilaih. Okey. Silakan. Nusyrika billah. Mana dia? Nusyrika billah. Okey. Allah berbaris bawah, betul. Lepas tu sebelum dia apa? Sebelum Allah apa perkataan dia? Bi. Bi isim ke bukan? Bukan. Dia haraf kan? Jadi itu dia sebelum dia kena isim. Billahi, dengan Allah. Iaitu bukan mudhaf ilaih. Itu dipanggil ja majrur. Haraf ja dengan Allah majrur. Kan? Okey, billahi. Maknanya sebelum dia kena isim lah. Betul. Fadlillah. Okey, fadlillah. Betul, fadlillah. Kita tengok fadlillah. Allahi berbaris bawah. Lepas tu fadli tak ada alif lam depan dia. Tapi dia tak ada tanwin. Jadi mudhaf ilaih. Fadlillah. Jadi maknanya dia fadli, fadail, kelebihan atau kurniaan. Kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Jadi satu makna. Kurniaan Allah. Dari kurniaan Allah. Zalika itulah min. Dari kurniaan Allah. Alaina ke atas kami. Okey. Terus. Lagi? Ada lagi? Ada lagi satu ayat tu. Oh, ada satu lagi. Atas ke bawah? Dah lepas bawah lah. Atas pun tak ada kan. Faranasi. Mana satu? Aksarannas. Aksaran nasi. Itu betul. Tekan lihat. An-nasi berbaris bawah.
majrur, lepas tu sebelum dia bukan haraf, satu perkataan kan. Di aksara, aksara maksudnya ini lebih banyak, kebanyakan, lebih banyak manusia. Jadi kalau bahasa Inggeris dia most of the people. Dia mudah ilaih. Kalau bahasa Inggeris kita senang faham bila dia taruh of. Macam fadlillah ni sebenarnya the favors of Allah. The favors of Allah. Kurniaan Allah. Ada of itu. Aksaran nasi, most of the people. Kebanyakan manusia. Okey? Itu ada mudah ilaih. Right? Okey, ayat di bawah pula. Ingat bila ada dhamma lekat pada perkataan sebelumnya, isimnya, maka ia automatik adalah mudhaf ilaih. Rabbuhu. Rabbuhu. Jadi Rabbuhu itu adalah mudhaf ilaih. Rabbuhu. Okey, Rabbuhu. Kita ada Rabbuhu, lagi satu Rabbuhu maksud Tuhan dia. Lagi satu Anhu. Anhu. Okey, Anhu, an adalah haraf. An adalah haraf. An bukan isim. An haraf, Anhu. Tentang. Okey, ada lain? Ada. Innahu sesungguhnya. Innahu bukan, inna haraf. Dia mesti isim sebelumnya. Kita ada yang terpisah tak perasan mungkin ini. Kaidah hunna. Hunna domain. Hunna. Cuma ha dengan da tak boleh tulis sambung. Jadi tak perasan. Kaidah hunna. Tipu daya mereka perempuan kan. Hunna. Hunna mereka perempuan kan. Kaidah hunna. Itu pun mudhaf ilaih. Okey. Kaidah hunna. Okay, di bawah. La yasjununnahu. Yasjununnahu. Bukan. Mana? Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati aw la yasjununnahu. La yasjununnahu ini isim ke fi'il? Yasjununnahu. Ada ya di depan. Fi'il. Dia bukan mudhaf. Mudhaf ilaih mesti isim. Ra'auhu ayati. Ra'awul ayati. Ra'awul ayati pun bukan. Ra'awul ni adalah fi'il. Ra'awul. Fi'il. Mereka melihat. Okey. Dia ada hatta hinin. Tapi hatta hinin, saya rasa ini, dia bukan mudhaf ilaih. Hatta hinin. Hatta ialah haraf jar. Okey. Dia tak ada. Ya? Qaumun. Ke bawah kaum mukminin, betul. Dia dah habislah atas ni Jadi hatta ini bukan dia bukan mudhaf ilaih, dia adalah jar majrur. Okey? Ini bukan. Itu memang jar majrur. Okey? Yang ni raul ayati, kalau tengok raul ayati kita lihat al ayati ini ialah jamak muannas salim. Jamak muannas salim kita akan belajar nanti, dia tak boleh terima baris atas. Dia patut baris atas. Nanti kita akan belajar, dia tak akan terima baris atas itu. Dia ini adalah fi'il. Okey, right. Okey, terus di bawah kamu nuhin. Okey, kamu nuhin. Jadi kita tengok nuhin majrur dengan kasrah ini, kamu tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Jadi kamu ke boleh kaumi ke bergantung pada haraf sebelumnya lah. Tapi yang mudhaf ilaih mesti berbaris bawah. Mudhaf ilaih nuhin tu yang kedua. Macam kaidah hunna tak nampak sebab dia adalah dhamir. Ini fadlillahi. Fadlillahi fadli baris bawah sebab min. Jadi yang baris Allah tu baris bawah sebab dia mudhaf ilaih pada fadli. Macam aksara nasi, aksara berbaris atas sebab walakinna. Ni haraf nasab, lakinna. Jadi aksara tu baris atas, dia tak ada tanwin. Tapi an-nasi berbaris bawah sebab dia mudhaf ilaih, dia mesti baris bawah.
Perkataan kedua mesti baris bawah. Perkataan pertama boleh baris bawah, depan atau atas bergantung kepada nahu sebelumnya. Okey? Macam kaum Nuhin. Kazabat kaum Nuhin. Jadi kaum Nuhin ni dia dalam keadaan dhamma tu. Jadi kaum Nuhin dia tak ada sebab dia jadi subjek. Kaum Nuhin jadi kaum Nuh. Terus di bawah Li'ila fi Quraisy. ila fi Quraisyin. Ila fi li tu untuk ila fi kebiasaan Quraisy. The habits of the Quraisy. Macam ni, the people of Nuh. The people kaum Nuh, the people of Nuh, li ila fi Quraisyin, the habits of Quraisy. Okay, terus next one. Ila. Ila fihim. Okay. Him ila fihim. Kebiasaan mereka. Terus ada lagi? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Rihlata syita'i. Lantas syita'i. Rihlat. Oh, tu sekali ke? Tak. Ni adalah Rihlatas syita. lantas syita'i. Lepas tu ada wa asyaifi. Yang ni ada dua mudhaf ilaih. Dia panggil dia bentuk samalah, wa asyaifi dia panggil ataf. Maksudnya rihlata syita'i. Rihla waktu musim panas. The travels of the summer. Musim panas. Rihlata syita'i wasaif pun sama juga. Dan wasaif dan perjalanan atau journey dan waktu musim situ. Okey, itu ada mudhaf ilaih. Okey. Right, itu jadi contoh. Nanti kita akan belajar lagi. Macam tadi kita ada dalam al-fil dalam kata dalam darjah, kita akan tengok balik lepas ni. Kita akan tengok itu adalah mudhaf ilaih. Okey, sekarang ada soalan sebelum kita rehat. Saya nak buat clarify, Ustaz. Ya, silakan. Maksudnya kalau kita nak cari mudhaf ilaih, sifil dia cari baris bawah dulu. Betul. Lepas tu baru kita tengok apa yang datang sebelum dia tu. Ya, betul. Oh, okey. Okey, itu cara dia. Dia kita tahu tu dia terjemah dua perkataan sebagai satu makna lah. Okey? Dia kita pemahaman lebih jelas. Okey? Okey, Ustaz. Ada soalan lain? Dia mesti tak ada alif lam kan, Ustaz? Yang Dengan pertama. tanwin. Yang pertama. Yang pertama sajalah. Yang pertama tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Itu dipanggil mudhaf. Yang kedua panggil mudhaf ilaih. Macam fadlillah, fadli panggil mudhaf, Allah panggil mudhaf ilaih. Okey? Mudhaf dia tak boleh alif lam, tak ada tanwin. Okey? Alhamdulillah. Kalau tak ada kita tangguh sekejap, kita rehat dan kita jumpa dalam 9.40. Okey? Assalamualaikum. Salam. Mana timing? 9.40. Ni 9.30 kan?